Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pelajar yang saya kasihi? Kita teruskan pembelajaran kita dengan mengenal tokoh yang kedua daripada Khalifah Ar-Rasyidin. Tokoh yang saya masukkan adalah Khalifah Umar Al-Khattab. Khalifah Umar Al-Khattab menjadi Khalifah Ar-Rasyidin yang kedua selepas Saidina Abu Bakar As-Siddiq pada 13 Hijrah sehingga 23 Hijrah bersamaan dengan 634 Masihi sehingga 644 Masihi. Mari kita lihat dari segi ketokohan Saidina Umar sebagai ketua negara dan ketua kerajaan Islam Madinah. Dari segi kepimpinan, sumbangan dan pembaruan serta iktibar yang boleh kita perolehi dari seorang tokoh yang hebat dan disayangi oleh Rasulullah. Hebatnya Saidina Umar bin Al-Khattab. Saidina Umar bin Al-Khattab adalah orang yang pertama menggunakan hijrah sebagai kalender Islam. Pertama menggunakan pukulan 80 kali ke atas peminum arak. Pertama menubuhkan jabatan-jabatan. Pertama mensunatkan qiyam di dalam bulan Ramadan. Orang yang pertama mengarahkan solat jenazah berjemaah dengan 4 takbir. Orang yang pertama mewajibkan zakat ke atas kuda. Orang yang pertama memperkenalkan Al-Aul dalam masalah faraid, itu berkaitan dengan harta pusaka. Dan orang yang pertama mengharamkan nikah muta'ah. Orang yang pertama digelar Amirul Mukminin, iaitu ketua bagi orang Islam. Itulah Saidina Umar bin Al-Khattab. Sumbangan dan pembaruan seterusnya dibuat oleh Umar, khususnya untuk mengukuhkan pentadbiran awam, urusan pentadbiran negara dan kerajaan pesat dan kerajaan wilayah pada waktu itu. Setiap wilayah akan ditadbir oleh seorang gubernur atau wali setiausaha dan juga pegawai jabatan yang cekap mengikut jabatan masing-masing. Antara jabatan-jabatan yang terlibat dalam jabatan ini seperti jabatan setiausaha tentera ataupun kitab al-Diwan, jabatan percukaian sahib al-Kharaj, pegawai polis ataupun sahib al-Shultah, pegawai pembendaraan negara sahib bai-amal dan seorang kadi. Ini antara jabatan-jabatan penting dan pegawai-pegawai penting yang dilantik untuk menguruskan pentadbiran negara supaya berjalan dengan lancar dan memberi kebaikan dan kebajikan kepada penduduk. Surat pelantikan pegawai yang mengandungi garis panduan dan tanggungjawab yang wajib dipatuhi ini sebagai seorang pegawai kerajaan pada waktu itu. Setiap gubernur atau wali wilayah wajib memberikan laporan perkembangan di wilayah setiap tahun selepas musim haji. Sebab pada musim haji mereka akan datang ke Mekah untuk menunaikan haji. Dan pada waktu itu selepas selesainya ibadat haji, mereka akan memberi laporan kepada Saidina Umar berkaitan dengan permasalahan perkembangan yang berlaku di wilayah-wilayah Islam. Khalifah Umar telah menentukan kriteria pemilihan pegawai yang layak memegang jawatan di wilayah-wilayah tersebut. Khalifah Umar bin Al-Khattab juga berhak untuk melantik atau memecat pegawai-pegawai yang tidak amanah dan tidak cekap dalam melaksanakan tugas yang telah diamanahkan. Itulah ciri penting yang diambil kira oleh Saidina Umar dalam menentukan pegawai yang dilantik untuk memastikan pegawai lantik itu amanah, jujur dan dapat melaksanakan tugas sebaik mungkin. Ini seperti mana yang ditetapkan oleh syarak dan juga undang-undang Islam. Sumbangan ketiga dan juga pembaharuan yang dibuat oleh Saidina Umar bin Al-Khattab dengan menyusun semula undang-undang tanah negara. Pentadbiran tanah yang teratur dan sistematik diperkenalkan oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab. Tanah-tanah yang dikuasai oleh tentera Islam telah dibagikan kepada dua jenis, iaitu tanah dimah dan tanah sawafi. Tanah dimah merupakan tanah yang bertuan dan ditadbir oleh pemilik-pemilik asal tanah tersebut.
Manakala tanah Sawafi pula merupakan tanah yang ditakbir oleh pemegang-pemegang amanah yang dilantik daripada golongan Al-Ahyam, itu golongan peneroka ataupun Al-Alfi. Namun begitu, tanah-tanah ini tidak boleh dibeli atau tidak boleh dimiliki oleh sesiapa bagi mengelakkan berlakunya perpecahan di kalangan umat Islam, kecuali jika dibeli untuk melindungi kebajikan penduduk asal wilayah Islam yang baru dikuasai ataupun ditakluki. Itu satu perubahan yang diperkenalkan oleh Saidina Umar bin Al-Khattab dalam menguruskan tanah di wilayah-wilayah Islam pada waktu itu. Sumbangan dan juga pembaharuan yang kedua yang dibuat oleh Saidina Umar bin Al-Khattab ialah memantapkan pentadbiran pusat dan wilayah untuk melicinkan pentadbiran negara. Kota Madinah pula dijadikan sebagai pusat pemerintahan seluruh wilayah Islam. Itu dipanggil kerajaan pusat. Dan di bawah kerajaan pusat di Madinah ini ada banyak kerajaan-kerajaan wilayah ini yang berada di bawah naungan kerajaan Islam yang berpusat di Madinah. Khalifah Umar telah menghadapi masalah kesan dari kejayaan tentera Islam yang menaluki kawasan yang luas, meliputi dari sepadan negeri China di sebelah timur sehinggalah ke Eropah di sebelah barat. Untuk mengatasi masalah ini, Khalifah Umar telah membagikan wilayah-wilayah Islam kepada 7 bahagian untuk memudahkan pentadbirannya. Antara wilayah-wilayah Islam tersebut ialah Kufah, iaitu di Iraq, Basrah di Iran, Syam di Syria, Jazirah di Palestin, Mosul di Mesir, Yaman dan Bahrain. Bagi memudahkan pengawasan dan pentadbiran, wilayah tersebut telah diperkenalkan dan dilengkapkan dengan pusat pemerintahan seperti mana yang ada dalam pemerintahan pusat. Pusat hanya satu saja, itu di Madinah, dan kerajaan-kerajaan lain adalah kerajaan-kerajaan wilayah di bawah pentadbiran kerajaan pusat di Madinah. Seperti Mekah, Damsyik, Kufah, Basrah, Syam, Jazirah, Mosul, Yaman, Bahrain. Itulah perubahan yang dibawa oleh Saidina Umar bin Al-Khattab untuk mengukuhkan dan melicinkan pentadbiran negara Islam pada waktu itu. Sumbangan Saidina Umar bin Al-Khattab sebagai khalifah kedua, Khalifah Ar-Rasyidin. Sumbangan yang pertama, Saidina Umar bin Al-Khattab telah menyusun semula pentadbiran negara Islam pada waktu itu, terutamanya Majlis Syura. Majlis Syura ataupun lembaga ataupun majlis perundangan yang tertinggi dalam negara pada waktu itu. Majlis Syura terbagi kepada 2, iaitu Majlis Syura tertinggi yang dianggotai oleh Majlis Syura tertinggi ini ialah Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Sabit, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Mu'az bin Jabal. Majlis Syura juga terbagi kepada yang keduanya, iaitu Majlis Syura Am yang terdiri daripada ramai umat Islam. Ini yang hadir terutamanya ketika selepas solat Jumaat, seperti mana yang diajar oleh Rasulullah dalam membentuk Majlis Syura sebelum ini. Jadi ini adalah pembaruan yang dibawa oleh Saidina Umar bin Al-Khattab untuk memantapkan lagi pentadbiran negara Islam. Jadi keputusan diambil atas persetujuan sebulat suara ahli Majlis Syura yang terdiri daripada tokoh Islam dan para sahabat tersebut. Majlis ini juga, terutamanya Majlis Syura tertinggi ini, akan membincangkan tentang perkara-perkara yang serius. Ini perkara-perkara besar yang melibatkan masalah politik, masalah keselamatan dan juga keadaan sosial negara. Sebagai kesimpulan, Pak Fajar, seorang tokoh yang hebat, iaitu Khalifah Umar bin Al-Khattab, banyak perkara yang kita boleh contohi daripada Saidina Umar bin Al-Khattab. Pertama, menjalankan urusan kehidupan dengan akidah yang benar. Kedua, patuh kepada syariat Islam dan sanggup berjihad mempertahankan
kesucian agama Islam, mendalami ilmu pengetahuan yang banyak seperti Khalifah Ar-Rashidin yang mahir dalam ilmu agama dan pentadbiran, melaksanakan sistem surah dalam mencari keputusan dan mementingkan perpaduan ramai, bukan perpaduan puak sahaja, membela golongan miskin dan mencari sumber-sumber kewangan untuk memajukan pentadbiran negara. Berdakwah perlu dijalankan oleh individu dan kerajaan bagi memerangi syirik dan juga kekufuran. Rakyat juga diberi hak untuk mengamalkan agama masing-masing asalkan tidak mengganggu pentadbiran yang berteraskan kepada syariat Islamiah. Itu antara kesimpulan yang penting tentang tokoh yang hebat ini. Itu Saidina Umar bin Al-Khattab yang perlu kita ambil untuk dijadikan iktibar dan teladan dalam kehidupan